Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan masa, diberikan kesihatan yang baik untuk kita bersama-sama dalam perkongsian ataupun dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita mendoakan supaya majlis kita, majlis ilmu pada hari ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya memberi manfaat kepada kita semua yang mendengar ataupun yang bersama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Hadirin muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan menyambung lagi perbincangan dan perbahasan dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, masih lagi di bawah bab, di bawah tajuk ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka jika engkau bertanya, betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, dan keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala jua, nescaya aku jawab bahawasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya dua pihak. Baik, pengarang kitab kita mengatakan bahawa ataupun menyebutkan di sini bahawa jika kita mengutarakan persoalan sebagai satu perbincangan, sebagai suatu persoalan yang kita perlukan kepada penjelasan. Jika ditanya, jika kita ada persoalan dalam diri kita, mengapa, betapa ni mana mengapa kita perlu menghimpunkan, bersekalikan antara redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama seterusnya kita benci kepada kekufuran dan kemaksiatan, kerana bahawasanya kedua-duanya itu, kufur dan maksiat itu adalah qada Allah Ta'ala juga. Baik, timbul persoalan di sini, bagaimana kita menghimpunkan antara dua keadaan tadi, dua situasi tadi, antara redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada kufur dan maksiat, sedangkan kufur dan maksiat itu adalah merupakan qada Allah Subhanahu wa taala juga. Baik, sebagai untuk penjelasan, kita ni manusia, kita ni manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buat kita manusia, dan masing-masing ada takdir masing-masing, ditentukan qada masing-masing, ditentukan masing-masing. Ada orang ditentukan dengan kebaikan dan ada orang ditentukan dengan keburukan. Bila sebut kebaikan ini, antara kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia, kepada kita,
ialah Allah mengurniakan kita hidayah Allah. Oh, ini kebaikan yang cukup besar. Ini kebaikan yang paling besar. Allah mengurniakan kepada kita hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidayah Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh diberi oleh manusia. Manusia nak tunjuk jalan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala boleh, tetapi nak beri petunjuk tak boleh. Nak beri hidayah tak boleh. Hidayah ini milik Allah. Maka orang yang boleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini orang yang boleh kebaikan yang besar. Dan jika kita ditakdirkan kita ni sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, dan akhirnya kita ditakdirkan mati kita juga sebagai seorang Islam, maka orang ini memperolehi kebaikan yang besar. Orang ini memperolehi kebaikan yang besar, ya? Di samping kebaikan-kebaikan yang lain, panjang umur, dan panjang umur itu dia buat kebaikan, satu kebaikan. Di samping kesihatan, di samping kebaikan, dikurniakan harta dan kekayaan, ketenangan dan seumpamanya yang lain. Dan di sana juga ada orang yang ditentukan dengan keburukan, ya? Ada orang ditentukan dalam keburukan, dan keburukan yang paling besar ialah seseorang yang ditentukan tidak menerima hidayah Allah, ya? Seseorang yang tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan yang paling besar. Seseorang yang tidak mendapat cahaya iman, cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan yang besar. Bahkan lebih berat lagi, lebih teruk lagi, tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergeluman dengan kemaksiatan, bergeluman dengan kemungkaran dan keburukan. Maka ini keburukan yang sangat besar bagi seseorang manusia itu. Maka sedangkan bila kita melihat kepada perspektif ini, keadaan ini, keburukan, kekufuran dan kemaksiatan itu ditentukan dan berada dalam ketentuan daripada qada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita nak himpunkan dalam dua situasi ini, nak redha dengan qada Allah kemudian benci kepada kekufuran tadi. Kita yakin bahawa kekufuran dan kemaksiatan itu hakikatnya juga adalah merupakan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita nak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian pada masa yang sama kita benci kepada kedua-dua kemaksiatan itu, benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada keburukan, dan sebagainya. Maka di sini disebutkan bahawa nescaya aku jawab, mana pengarang kitab ni jawab, bahawasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya dua pihak. Maka dijawab oleh pengarang kitab kita ni, dia kata bagi kufur dan maksiat itu ada baginya dua pihak, dua bahagian, dua sudut, dua dimensi, dua perspektif berkenaan dua perkara tadi, berkenaan dengan kufur dan maksiat ini. Yang pertama, pihak yang pertama, bahawasanya kedua kufur dan maksiat itu dengan qada Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ini pihak wajib kita redha dengan keduanya, kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Ini yang pertama. Daripada perspektif yang pertama, sudut yang pertama, dia kata bahawasanya keduanya, kufur dan maksiat ini, ya, betul ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohlah, ya, saya bawakan satu contoh, atau membawa dalam satu keadaan mak dan ayah, ibu bapa, ya, ibu bapa dia ada anak. Ibu bapa ni ibu bapa yang saleh, ibu bapa yang baik, ibu bapa yang bertanggungjawab, ibu bapa yang kuat pegangan agamanya, ibu bapa yang saleh lah.
Jadi ibu bapa ni, dia menjalankan tugas dan peranan dia sebagai ibu bapa. Beri pendidikan kepada anak-anak, beri didikan, beri bimbingan, beri teguran, beri nasihat. Maka dia menjalankan tugas dia sebagai seorang ibu bapa dengan harapan anak yang bakal membesar ini, anak yang lahir dan membesar ini menjadi anak yang saleh, anak yang baik, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun anak itu membesar dalam keadaan yang sebaliknya. Tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh ibu bapa tadi. Maka dalam keadaan itu, ibu bapa tadi wajib menerimanya. Itu adalah merupakan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menjalankan tugas dia sebagai ibu bapa. Dia telah menjalankan amanahnya, tanggungjawab dia sebagai seorang ibu bapa dalam membentuk dan mendidik anak-anak. Tetapi hasil adalah sebaliknya. Maka dalam keadaan itu, ibu bapa tadi wajib menerimanya. Itu adalah merupakan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia mesti berusaha lagi, berterusan memastikan anak tadi kembali kepada pangkal jalan, kembali kepada cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contohlah, ya, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam diuji dalam menyampaikan dakwahnya, dalam menyampaikan risalah agama, dalam menyeru umat dia kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah selain daripada Allah. Dia ajak umat dia, sebahagian besar umatnya tak ikut dia, yang ikutnya adalah sebahagian kecil sahaja. Yang tak ikut dia termasuklah isterinya, termasuklah anaknya, ya. Yang tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang tidak menerima seruan dan dakwah Nabi Nuh, termasuklah anaknya sendiri dan juga isterinya sendiri. Maka sudah tentulah, Nabi Nuh redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan kepada kita bahawa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh beri pada sesiapa yang dia kehendaki, Allah Taala boleh cabut daripada siapa yang dia nak cabut. Bahkan orang yang telah diberi hidayah pun boleh ditarik balik hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurlah, ya. Allah Ta'ala beri hidayah pada kita, maka kita jagalah. Jadi dalam keadaan ini, keadaan yang pertama disebut di sini, sudut yang pertama. Kedua itu, kufur dan maksiat itu adalah qada Allah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan ini, dari sudut ini, wajib kita redha dengan keduanya. Wajib redha bahawa ini adalah merupakan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa tadi wajib dia redha. Ini sebagai contoh tadilah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah. Bukan bermaksud di sini kita redha dengan kemaksiatan itu, bukan kita redha dengan kekufuran itu, bukan bermaksud begitu. Yang kita redha setelah kita jalankan peranan kita, tugas kita, tiba-tiba tidak sebagaimana yang dikehendaki, tidak sebagaimana yang diharapkan, maka kita redha bahawa itu adalah merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita redha dengan kekufuran itu, bukan redha dengan kemaksiatan itu. Ini beza dia. Kita redha dengan ketentuan Allah, bukan redha dengan kekufuran, bukan redha dengan kemaksiatan, bukan redha dengan kemungkaran yang telah dilakukan itu. Ini perkara yang perlu kita ambil pengajaran dan perlu kita ambil kefahaman. Dan pihak yang kedua, bahawasanya keduanya dengan usaha dan ikhtiar. Yang kedua, sudut yang kedua, bahawasanya keduanya kufur dan maksiat dengan usaha dan ikhtiar. Ini dari sudut yang kedua, usaha dan ikhtiar manusia ataupun orang yang berbuat maksiat itu sendiri. Berbalik kepada kejadian kita manusia, kita melihat kepada kejadian kita manusia, Allah Ta'ala buat manusia bukan sebagaimana buat patung. Tapi Allah Ta'ala buat manusia dia ada fungsi-fungsi dia sendiri. Allah Ta'ala buat diri manusia dan diri manusia itu ada fungsinya.
Allah jadikan manusia, pada diri manusia itu ada akal. Akal yang boleh memikirkan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana dosa, yang mana pahala, yang mana beri manfaat, yang mana beri mudarat. Akal boleh berfikir. Diberikan juga pada kita manusia hati. Akal dan hati sanubari. Kedua-duanya mempunyai peranan yang besar dalam diri manusia. Kedua-dua akal dan hati inilah yang mengendalikan jasad kita. Hati kita mengendalikan jasad kita. Molek hati, comel hati, insya-Allah perbuatan jasad kita pun akan jadi baik, akan jadi molek. Kan dia, hati ni kontrol diri kita. Maka dalam Allah menjadikan manusia, ketika Allah Ta'ala jadikan manusia jadi umat manusia, bahkan daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah kepada zaman akhir zaman ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan Rasul. Allah datangkan, Allah bawakan, diturunkan Rasul, beri Rasul, utusan, ada utusan. Rasul ini memberi bimbingan, memberi didikan, seru kepada manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tunjuk jalan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menegur keburukan-keburukan manusia, menegur kejahatan dan kemaksiatan manusia, beri teguran dan bimbingan kepada manusia. Ini peranan Rasul. Di samping Allah mengurniakan Rasul, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai panduan, kitab panduan, buku panduan, kitab panduan manusia. Kalau umat kita makna Muhammad, diturunkan Al-Quran sebagai panduan lengkap, sebagai amal, sebagai dalam kehidupan manusia. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, maka selamatlah manusia ini. Kemudian ada pula datangkan syariat Islam sebagai pegangan kita. Maka dengan persediaan, dengan bantuan, dengan panduan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka bagi orang yang menjadi kufur, orang yang kufur dan orang yang melakukan kemaksiatan, maka itu adalah merupakan pilihan mereka sendiri. Akal mereka, hati mereka, diri mereka telah memilih jalan yang salah dengan memilih kekufuran dan dengan memilih kemaksiatan. Itu kesalahan manusia, itu pilihan dia. Dari sudut yang kedua ini maksudnya begitu. Kerana itu adalah pilihan manusia itu sendiri setelah diberikan petunjuk, setelah diberikan penjelasan, setelah diberikan penerangan. Seolah-olahnya begini. Ada dua orang mari jual produk kepada kita. Misal, ini contohlah. Ada dua pihak yang mari jual produk kepada kita. Pihak yang pertama menceritakan, tunjuk produk dia, berproduknya kita lihat, kita nampak sendiri tidak berkualiti berdasarkan akal kita. Kemudian yang seorang lagi ni, dia bawa produk dia, kemudian dia tunjukkan produknya, produk yang berkualiti dan kita tahu bahawa ini produk yang terbaik. Maka dalam keadaan ini, akal kita yang waras, sudah tentulah kita akan memilih produk yang berkualiti ini untuk kita beli. Tiba-tiba setelah mendengar penerangan daripada dua produk ini, tiba-tiba kalau kita pilih yang produk yang tidak berkualiti tadi, maka sudah tentulah itu satu kesalahan pilihan. Begitulah juga Allah Ta'ala datangkan pada kita manusia ni fikiran, akal, boleh memikir dengan baik, kemudian diberi pilihan yang mana baik dan buruk, antara kufur dan iman, antara baik dan buruk, dosa dan pahala. Tiba-tiba pilih dosa, tiba-tiba pilih kemaksiatan, tiba-tiba pilih kekufuran. Maka ini adalah pilihan yang salah, ataupun pilihan yang tidak mendatangkan manfaat kepada orang yang memilih itu. Maka keburukan, maka keduanya, kufur dan maksiat itu atas usaha dia dan pilihan dia oleh orang yang berbuat maksiat itu sendiri. Maka daripada pihak ini, daripada sudut ini, wajib kita benci daripada keduanya. Maka dalam keadaan ini, maka wajib kita benci akan kekufuran dan kemaksiatan itu.
Bukan kita benci kepada individu itu, bukan kita benci kepada orang itu, bukan kita benci kepada tubuh badan dia. Yang kita benci ialah kekufuran itu dan kemaksiatan yang telah dilakukan oleh diri orang itu. Dan wajib kita larang daripada keduanya, seperti wajib kita menyuruh dengan kebaikan, dan wajib kita melarang daripada keburukan itu, daripada kekufuran dan kemaksiatan itu. Wajib kita mencegah, sebagaimana kita suka suruh orang untuk buat baik, sebagaimana kita suka untuk ajak orang buat baik. Maka begitulah juga bila mana kita melihat keburukan itu, kita benci keburukan itu, pada masa yang sama kita larang. Kita tengok orang buat benda maksiat, kita benci kemaksiatan itu, pada masa yang sama kita larang orang itu daripada buat maksiat. Kerana bahawasanya redha dan benci itu tiada berlawanan keduanya apabila ada keduanya pada dua pihak yang berlainan. Dan hakikatnya sebenarnya redha dan benci ini sebenarnya tidak bertembung. Redha dan benci itu tidak berlaku pertembungan antara keduanya bila mana keduanya itu duduk di tempat yang berbeza, mana di tempat masing-masing. Redha duduk dengan qada Allah Subhanahu wa taala, mana redha dengan qada Allah. Benci kepada kemaksiatan di tempat yang lain. Benci dengan kekufuran, benci dengan kemaksiatan, benci dengan keburukan, benci dengan dosa. Bukan kita benci dengan qada Allah, bukan benci dengan ketentuan Allah, benci dengan kekufuran itu. Redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kekufuran. Redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kekufuran. Ini beza dia. Betullah, redha dan benci tidak akan bertembung bila mana keduanya duduk di tempat yang betul, tempat yang sebetulnya, tempat yang sepatutnya. Dan kerana bahawasanya barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan mencegah daripada kejahatan, masuk keduanya di dalam redha dengan qada Allah, maka adalah ia orang yang jahil. Dan jika ada orang sangka, jika ada orang menyangka bahawasanya tak seru orang buat baik dan tidak mencegah orang buat jahat ni termasuk dalam redha dengan qada Allah, maka orang ni orang jahil. Orang yang tidak menyuruh kepada kebaikan, tak suruh orang buat baik, dan orang yang tidak mencegah kemungkaran dengan sangkaan bahawa dia tu redha dengan qada Allah, maka ni orang jahil. Bila tengok orang tidak melakukan kebaikan, dok suruh, dan bila mana melihat orang melakukan kejahatan, tengok orang buat maksiat, tengok orang buat dosa, dia tak cegah dengan alasan redha dengan qada Allah, maka ini adalah orang yang jahil. Contohnya ayah ataupun mak tengok anak dok semayang, dok suruh dengan alasan redha dengan qada Allah. Ini salah. Ini pandangan yang salah. Tengok anak dok semayang, dok suruh dengan alasan redha. Bukan, ini salah. Balik dia orang yang redha, tengok anak dok semayang, dia suruh semayang. Ini orang yang redha dengan qada Allah. Kemudian tengok anak buat maksiat, tengok anak buat dosa, tengok anak buat perkara mungkar, dia dok cegah, dok mencegah kemungkaran itu, maka ini juga salah. Bila tengok anak buat maksiat, tengok anak buat salah, tengok anak buat perkara yang bercanggah dengan agama, maka pada ketika itu mesti dicegah ataupun mesti dilarang akan kemungkaran itu. Kenapa? Kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada mungkar. Kerana termasuk juga setengah daripada redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga daripada qada Allah Subhanahu wa taala itu ialah dengan kita menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, ataupun kita sebut amal ma'ruf nahi munkar. Suruh buat baik dan mencegah kemungkaran itu termasuk dalam qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik
umat yang cemerlang, umat yang bertamadun, mereka saling tegur menegur, saling suruh menyuruh, suruh melakukan kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, suruh buat baik, seru kepada kebaikan, pada masa yang sama berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ini umat yang terbaik. Kemudian bila mana melihat kemungkaran, saling mencegah, saling bertanggungjawab, saling memainkan peranan masing-masing untuk mencegah kemungkaran itu, maka ini umat yang terbaik. Ya. Ayah tengok kemungkaran, cegah. Daripada semua peringkat, peringkat diri kita, peringkat dalam keluarga kita, ahli keluarga yang terdekat, orang-orang yang terdekat dengan kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita, peringkat negeri dan peringkat negara, perlu adanya konsep amar ma'ruf nahi munkar ini, suruh kepada kebajikan dan pada masa yang sama mencegah daripada kemungkaran. Insya-Allah jika konsep ini, pendekatan ini berlaku, masyarakat ataupun manusia berada dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah konsep ini perlu, kerana dia termasuk dalam kategori ataupun termasuk dalam qada, redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan jika engkau bertanya, betapa aku redha dengan bala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dulu di sini, kita tangguhkan dulu. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan sambung lagi lah sesi pengajian kita ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripadanya. Salah dan silap mohon maaf. Mudah-mudahan kita berada dalam panduan Allah, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masa insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.